Untuk makluman yang berhormat Kuala Kerau, penubuhan sesebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA atau cawangannya dibuat dengan mengambil kira pelbagai aspek. Kriteria yang perlu dipertimbangkan bagi penubuhan sesebuah IPT yang baharu antara lain adalah: pertama, permintaan semasa yang harus merangkumi keperluan dari perspektif pelajar dan masyarakat semasa yang mesti seimbang dengan saiz populasi. Kedua, kecukupan dan kesediaan bekalan tenaga pakar dalam sesuatu bidang. Ketiga, keupayaan menyediakan dan menyelenggara prasarana dengan baik. Keempat, kemandirian keuangan. Kelima, prospek dan jenis program yang hendak ditawarkan. Dan yang keenam, risiko pertindihan iaitu overlapping dengan izin dan sebarang ketidakpadanan mismatch dengan IPT serta program sedia ada. Dalam masa terdekat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi tidak berhasrat untuk membina IPTA baharu sehingga kedudukan fiskal negara pulih dan mengukuh. Sebaliknya, fokus dan keutamaan kementerian pada masa sekarang adalah projek memulih, menyelenggarah dan menaik taraf bangunan serta kemudahan sedia ada masih kekal dijalankan. Sasaran kementerian adalah memastikan universiti awam dapat beroperasi pada tahap optimum dengan kesediaan fasiliti yang baik dan mencukupi. Ini termasuklah proses menaik taraf fasiliti dan kemudahan kampus sedia ada yang telah usang atau tidak lengkap. Pada masa yang sama, keutamaan kementerian pada masa ini akan kepada agenda pembangunan prasarana digital agar IPTA dapat bergerak selari dengan ledakan pendigitalan inovasi, sains dan otomasi. Atas kesedaran ini, dalam kajian separuh panggar Rancangan Malaysia ke-12, KPT telah memasukkan agenda pendigitalan sebagai salah satu fokus utama untuk dirancangkan. Berhubung persediaan IPT tempatan dalam mendepani pembelajaran digital, kesediaan infrastruktur dan infrastruktur menjadi keutamaan. Infrastruktur merujuk kepada keadaan prasarana digital di sesebuah IPT. Misalnya, ruang pembelajaran digital seperti smart classroom, hybrid classroom dan augmented reality, virtual reality simulation lab dengan izin mengikut keperluan dan kapasiti setiap universiti awam. Buat masa sekarang, kesemua 20 universiti awam menyediakan smart classroom, hybrid classroom dan augmented reality, virtual reality simulation lab mengikut kapasiti dan keperluan masing-masing. Malah terdapat beberapa universiti awam yang mempunyai lebih daripada 3 hybrid classroom seperti di Universiti Melaya, UKM, UPM dan UiTM. Manakala bagi infrastruktur pula, ia merujuk kepada teknologi atau kemudahan yang berkait dengan informasi dan maklumat serta pengurusannya. Misalnya, dengan izin, database, computer network, software application, servers dan lain-lain perisian serta teknologi yang berkaitan dengan maklumat dan data. Buat masa sekarang, kesemua 20 universiti awam sudah mempunyai learning management system sendiri bagi tujuan pembelajaran. Kesemua universiti awam sudah mempunyai platform massive open online courses dan micro credential sendiri. Ini bermakna kesemua universiti awam sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Walau bagaimanapun, platform dan infrastruktur ini hanya berfokus kepada kursus pengajian yang tidak memerlukan penggunaan infrastruktur khusus seperti bengkel, makmal dan pusat uji kaji. Bagi pembangunan sesebuah politeknik pula, ianya adalah tertakluk kepada Akta Pendidikan iaitu Akta 550 di bawah Seksyen 34 hingga 39 sebagaimana punca kuasa. Lazimnya penubuhan politeknik di bawah seliaan kementerian ini adalah melalui Pelan Rancangan Malaysia, RMK serta kajian secara menyeluruh terhadap keperluan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Manakala penubuhan college community pula,
adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Jamaah Menteri pada 5 Julai 2000 dan 8 September 2004 yang telah bersetuju dengan pandangan bahawa keutamaan penubuhan kolej komuniti hendaklah diberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang belum mempunyai institusi latihan seperti Pusat Giat Mara dan Institusi Kemahiran Marang.